Tuan-tuan ingat Nabi Nuh belayar tu, belayar gitu-gitu je kan? Apa Nabi Nuh tu belayar dalam kapal tu tuan-tuan, dia agak-agak dia minum je mana? Selama berbulan-bulan dia belayar tu, agak-agak dia minum air apa? Cuba tuan-tuan fikir. Kita punya fahaman, orang zaman dulu bodoh. Hak cerdik kita. Kita lupa. Cuba fikir. Takkan dia bawa sayur berbulan-bulan duduk atas lantai. Busuklah sayur tu. Yang bawa tu pula bukan orang saja. Yang bawa orang tu 80. Yang dia bawa tu binatang. Berpasang-pasangan. Tuan-tuan, gajah makan macam mana? Kalau kita bercakap tentang kehidupan kita, ada benda yang penting tapi kita buat-buat tak penting. Ada benda yang tak penting tapi kita bersungguh-sungguh pula buat seolah-olah benda tu penting sangat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya dunia lah. Dunia ni main-main je. Allah Ta'ala kata dunia ni main-main. La'ibun wa lahwun. Permainan dan tipu daya. Tapi yang dunia ni lah yang pulun sangat. Akhirat tu pula khairun wa abqa. Baik dan kekal. Yang tu pula orang anggap main-main. Yang dunia kita bersungguh-sungguh. Yang akhirat pula, simple sajalah. Ini penyakit ni tuan-tuan. Bahasa TikTok sebut ni parah ni. Tenang, tuan. Ini parah ni. Padahal dunia ni bila-bila masa boleh mati. Tambah sekarang ni, mati saja. Artis sehari 3 orang mati, bayangkan. Selang sehari mati seorang. Selang sehari mati seorang. Kita punya Felcra ni bila tu Haji? 60? Tahun bila? 90? 92? 62? 65? Banyak ni parah ni tuan-tuan. Dah berapa ramai dah sahabat kita yang telah pun mendahului kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selepas ni giliran kita pula. Mati itu adalah soal penting. Tapi orang tak nak sebut mati. Cakap mati pun tak nak, lambat lagi rasa nak mati. Hidup ini adalah benda yang bila-bila masa boleh mati. Yang tu pula yang kita duk bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada benda itu bersifat dengan sifat khilafiah. Yang itulah yang kita besar-besarkan. Tetapi benda yang menjadi rukun tak nak pula ambil tahu. Tak kisah pula. Ini pun parah juga ni tuan-tuan. Parah ni dalam kehidupan kita ni apabila kita tidak mengenali mana dia soal yang penting, mana dia soal yang tidak penting, mana dia soal yang boleh dikemudiankan, ada benda yang tak payah dikemudiankan. Kena buat sekarang. Saya seronok bila tengok anak-anak kita belajar. Ada budak tadika pakai ihram, pakai telekong, kemudian buat tawaf, buat sa'i. Bagus. 5 tahun belajar sa'i, 5 tahun belajar tawaf, buat umrah. Agak-agak bila dia orang nak buat haji? Agak-agak bila dia orang nak buat umrah? Lebih baik yang diajar kepada mereka ialah solat. Sebab Nabi kata, ajari anak kamu, perintahkan anak kamu semayang pada usianya 7 tahun. Yang kena perkemahnya, yang kena kursusnya ialah semayang. Umrah ni bila-bila pun tak apa. Haji ni bila dia nak pergi haji nanti, dia pergilah kursus haji. Bukan saya larang pula budak tadika pergi kursus haji. Tapi belum sampai masanya. Ada benda yang diajar mengikut kesesuaian. Ada benda yang diajar mengikut tempat, masa, keadaan dan sebagainya. Jadi Islam ni dia mengajar supaya kita ni buka luas minda kita. Baik. Saya pergi ceramah di negara Chaya Nur Alip. Sekarang kalau dalam FB, dalam TT, kalau kita sebut negara, dia blok. Jadi kita kena sebut biasa ya. Chaya Nur Alip. Saya pergi ceramah di sana. Bila pergi sana, waktu tu waktu dekat nak salji dah sejuk. Jadi bila saya ambil wuduk, saya tengok dekat tempat wuduk dia orang tu, penuh dengan kain tuala good morning kat leher.
Sangkut kain tuala good morning dekat penyidai Ampayan tu. Saya tengok dia orang ni dobi ke apa? Banyak kain tuala good morning. Bila dia orang ambil wuduk, saya pun tengok dia orang ambil kain tuala good morning tadi, dia orang lap. Lap bekas wuduk tu. Sebab apa dia orang lap? Sebab sejuk. Sebab sejuk. Kita di Malaysia, ada tak kain tuala good morning gantung dekat kolah air? Tak ada. Kalaulah kita gantung kain tuala good morning dekat tempat wuduk tu, agak-agak apa jadi kat kain tuala tu? Hilang. Raib wal ghuyub nama dia, tuan. Kenapa yang kita tak perlu kepada kain tuala good morning di situ? Sebab kita mengamalkan ajaran daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau ambil wuduk tak payah keringkan. Sebab apa? Sebab kita akan kering sendiri dia. Sebab kita cuacanya panas, cuacanya kering, maka dia akan panas. Yang negara tadi, lepas ambil wuduk, dia orang gunakan mazhab lain. Boleh dikeringkan. Pasal apa? Sebab sejuk. Tak dikeringkan nanti, engkau akan sejuk. Menggigit-gigit. Tu imam pun sejuk. Sebab itulah nama dia, Islam tu luas. Mazhab. Itulah nama dia mazhab. Setengah orang, dia tak faham mazhab. Dia kata, Ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Mazhab-mazhab ni saya tak nak ikut. Saya betul-betul nak ikut Nabi je. Nabi mana ada mazhab? Bukan mazhab, mazhab. Sebut pun tak betul. Tiba-tiba tak nak ikut mazhab. Ni parah ni tuan-tuan. Yang ni yang saya katakan tadi. Cuba kita luas di dalam kehidupan kita, pemikiran kita, adalah sangat luas kerana Islam itu luas. Ajaran Nabi Muhammad bukan sempit. Ajaran Islam bukan ajaran yang sempit. Ajarannya adalah sangat luas. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama sekali, kita meraihkan pendapat. Selagi mana pendapat itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Raihkanlah pendapat. Contohnya apa? Tak lama lagi Kak Som, kita nak datang bulan Ramadan. Maka mesyuaratlah jawatan kuasa masjid dengan anak-anak karya. Saya YB pertama kali jumpa masjid ni bendahari perempuan. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Dari perempuan garau tuan. Jadi tuan-tuan mesyuarat. Baik, pengurusi pun sebut. Kita akan menyambut Ramadan tak lama lagi. Ada apa-apa cadangan untuk Ramadan yang akan datang daripada anak-anak karya, saya buka cadangan. Ya, tuan setiausaha. Saya mencadangkan kita tetap mengadakan sembahyang tarawih 20 rakaat. Ya, ada cadangan lain? Ya, bendahari, saya mencadangkan 8 je lah. Ya. Ya, Haji Osman. Apa cadangan Haji Osman? Saya mencadangkan tak payah buat langsung. Astaghfirullahalazim. Tak payah buat. Ada pula yang mencadangkan kita, ya, Tuan Haji Mat, saya cadangkan 4 rakaat kita buat tarawih, tengah-tengahnya itu kita buat ceramah. Kemudian habis ceramah setengah jam, kita sambung lagi 4. Ya, ada lagi cadangan? Cadangan daripada saya, kita buat 10 rakaat selepas isyak, kemudian kita stop, kemudian kita buat qiyamul lail, kita bangun pukul 4 pagi, kita datang ke masjid, kita sambung lagi 10 tambah lagi 3 untuk cukupkan witir. Ya. Ada lagi cadangan? Baik, cadangan ditutup. Pengurusi kata, baik, saya berpendapat semua cadangan diterima. Kan simple. Kalau kita tak ada apa-apa program, maka seperti biasa kita akan buat 20 sembahyang tarawih. 20 rakaat. Kalau malam tu jatuh kepada malam nuzul Quran, malam tu ada ceramah nuzul Quran, kita akan buat 8 rakaat dan kita akan sambung dengan ceramah. Dan malam yang ke-10 malam terakhir, kita boleh buat 10 rakaat, kita buat sembahyang berjemaah tarawih. Kemudian kita datang ke masjid pukul 4 pagi, kita sambung lagi 10. Untuk 10 malam yang terakhir, tiap-tiap malam 10 yang terakhir, kita sambung 10 rakaat dan 3 lagi witir, sehinggalah jam 5 pagi. Selepas 5 pagi kita bersahur,
Selepas bersahur kita pun semayang subuh. Yang tak semayang tarawih pun betul, saya sokong. Bila datang banjir, gempa bumi, malam tu tak payahlah kita buat tarawih. Nampak? Meraihkan semua pendapat. Akhirnya tak ada gaduh. Yang 20 tak kata dia betul, yang 8 tak kata dia betul. Semua adalah diraihkan mengikut kepada keadaan. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah menetapkan berapakah minima, berapakah maksimum semayang tarawih. Nabi tak pernah cakap. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya nak ikut Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah semayang tarawih berjemaah. Saya betul-betul nak ikut Nabi. Nabi Muhammad semayang tarawih di rumah. Berapa malam saja Nabi semayang di masjid, kemudian Nabi semayang di rumah. Yang tuan-tuan buat sekarang ni nak kata apa? Bid'ah. Tak. Pasal apa? Tak dikira bid'ah. Sebab Nabi tak pernah mengatakan tarawih mesti sekian banyak. Tarawih mesti buat di rumah. Tarawih mesti buat di sekian-sekian tempat. Tak, buat sajalah. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, jom kita semayang tarawih berjemaah. Pahalanya bagi banyak. Qurannya lagi banyak, kita tersusun semayang tarawih. Maka orang pun ambil daripada Sayyidina Umar, semayang tarawihnya dilakukan secara berjamaah. Tak ada pula orang kata Sayyidina Umar tu bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi tidak memberikan pengkhususan. Engkau nak semayang berapa? Nak buat 8 pun betul, 12 pun betul, 14 pun betul, 24 pun betul, 60 pun betul kalau melarat. Ini yang semayang bergaduh, yang tak semayang tak bergaduh. Ni masalah ni parah ni tuan-tuan. Sepatutnya yang bersembahyang itu menjadi tenang, relax. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat ini terpulang kepada kita. Mengikut kemampuan kita. Yang nak buat 8, silakan. Yang nak buat 20, silakan. Dia jangan sampai kepada satu tahap mengatakan, aku saja yang betul, engkau salah. Akhirnya pukul 10 belum semayang tarawih. Pengkor kat belakang tu. Orang tanya, bila nak semayang imam? Kejap, aku tak habis lagi dengan Bilal ni. Melampau Bilal ni. Akhirnya, jom kita balik. Nabi suruh kita menjaga perpaduan. Menjaga perpaduan itu adalah wajib. Semayang tarawih adalah sunat. Daripada kau bergaduh hanya kerana nak dapat sunat, baik kau balik di rumah. Supaya kau tak bergaduh, kau semayang di rumah. Sembahyang di rumah pun betul. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, masalah kita sekarang ialah kita memaksa orang untuk mengikut kita. Dan bila kita kata kita yang betul, ini masalah ni. Padahal semuanya betul. 2 minggu lepas saya pergi umrah. Okey. Dan tuan-tuan pun pernah pergi umrah, pergi haji. Saya pergi baru ni sekejap aja, tak lama pergi. Saya tengok driver tu. Dia duduk belah sini, belah kiri saya. Kan, kita driver belah kanan, dia belah kiri. Jadi, naik kereta dia. Belah kiri lah kita pun. Driver bas pun belah kiri, semua driver belah kiri. Semalam, saya baru balik pada Indonesia. Saya sampai di rumah pagi tadi pukul 3:30 pagi daripada Indon. 5 hari di Indon. Driver kereta belah Indon pula belah kanan. Sekarang mana yang betul? Belah kiri ke belah kanan? Arab belah kiri. Indonesia belah kanan. Agak-agak tuan-tuan nak kata yang mana betul? Malaysia belah kanan. Amerika belah kiri. Korea belah kiri. Jepun belah kanan. Sekarang tuan-tuan nak kata mana betul? Dua-dua betul. Tak? Kita nak hak betul tak? Dua-dua betul. Yang ni pun ada JPJ, Malaysia pun ada JPJ, Arab pun ada JPJ. Dua-dua lulus Puspakom, sana pun lulus Puspakom, ada undang-undang ni Pak. So, senang, simple. Bila kita pergi Arab, kita pakailah driver belah kiri. Bila kita balik Indonesia, Malaysia, kita pakailah driver belah kanan. Simple. Yang jadi masalahnya apa? Bila kita balik daripada Arab, kita tengok driver belah kanan, salah. Salah, belah kiri, Syekh. Bid'ah tau. Aku siku hang lagi kan. Kalau hang nak bawa belah kiri, hang kena pindah ke Arab Saudi. Simple.
Bila kita mari duduk di sini, Malaysia mengamalkan ajaran steering belah kanan, maka pakailah steering belah kanan. Biasakanlah steering belah kanan, sebab steering belah kanan pun betul. Bila kita pergi ke negara Arab, kita pun pakai steering belah kiri. Sebelah kiri pun betul. Itulah nama dia uruf. Uruf setempat. Okey, belah Malaysia pakai macam ni. Belah sana pakai macam ni. Belah Malaysia pakai kunut. Belah mereka tak pakai kunut. Maka bila kita pergi negara mereka, mereka tak baca kunut. Tak payah kita baca. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia tahu sujud tak ada kunut. Tak payahlah tuan-tuan kunut. Allah madin. Kenapa laju sangat? Dah hambat kunut dia tak baca kan, dia baca tahiyat jenuh aku kan. Makcik tak payah baca kunut. Makcik ikut saja dia. Sah sembahyang makcik. Kunut tu sunat saja. Kan simple. Tak gaduh-gaduh lah kita. Adalah kita kata kat tu imam tu apa tak baca kunut tak. Tapi masalah kita ialah bila orang tak baca kunut, bila datang ke negara kita, bila engkau orang baca kunut neraka ni neraka. Takkan baca kunut neraka. Nabi Muhammad baca kunut. Ustaz, Nabi Muhammad memang baca kunut. Tapi Nabi Muhammad tak baca tiap-tiap hari. Oh, macam tu pula. Apa tu? Suruh pegang. Okey. Tak mana lupa dah. Dia sibuk tuan ni. Ulang balik. Dia kata Nabi Muhammad tak baca kunut tiap-tiap hari. Ustaz baca subuh tiap-tiap hari. Kunut pasal apa? Kami kalau tak baca pun tak apa. Kalau baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Tapi kami nak dapat pahala sunat, kami baca tiap-tiap hari. Dapat pahala. Tapi Nabi Muhammad tak baca tiap-tiap hari. Ustaz faham tak? Yalah benda sunat. Benda sunat ni terpulang kat kamu. Nak buat tiap-tiap hari pun tak apa. Tak buat tiap-tiap hari pun tak apa. Benda sunat. Tak ada kita ikut Nabi Ustaz. Okey macam ni lah bang. Nabi Muhammad tu, dia miskin ke kaya? Dia miskin. Abang kaya. Kereta ada? Ada. Berapa kampik di rumah? Ada 4. Nabi Muhammad tak pernah kenyang 3 hari. Lapar ya. Roti tak ada, beras tak ada, biryani tak ada, sate pun tak ada. Rumah dia betul-betul tak ada makanan. Yang abang sekarang ni peti air penuh. Buka atas aiskrim, buka bawah ayam beku. Ayam hidup pun ada. Nabi Muhammad hidup miskin. Yang akak hari ni kaya raya ni apa? Kak bida'ah. Apa pula? Tu. Akak kata akak nak ikut cara Nabi. Nabi Muhammad tak pernah makan di atas meja. Nabi Muhammad tak pernah makan di atas kerusi. Nabi Muhammad duduk atas lantai. Akak sekarang makan di mana? Semayang pun atas kerusi. Ada Nabi Muhammad semayang atas kerusi? Tak ada. Kalau gitu semayanglah duduk di lantai. Sakit pinggang Ustaz. Duduk lantai. Nabi tak pernah duduk atas bangku. Sudah. Sebab itu berlapang dada lah. Datang ulama-ulama membahaskan. Boleh tak kalau sakit semayang atas kursi? Boleh. Boleh tak duduk di atas kursi bila makan? Boleh, harus. Kalau nak kira hak Nabi tak buat tuan-tuan, Kak Leha, Nabi Muhammad tak pernah buang air duduk mencangkung, duduk macam kita, duduk tandas duduk. Lepas ni, balik rumah, panggil tukang, pecah tandas tu. Duduk mencangkung balik. Siapa yang duduk tandas duduk, siapa? Dan Nabi Muhammad tak pernah semayang Kak Leha, pakai face mask. Habis tu, kenapa yang Kak Leha pakai face mask? Pasal ulama-ulama kata sekarang buat ijtihad. Kalau tak sihat, boleh pakai harus. Maka begitulah ulama-ulama kita ijtihad. Boleh semayang subuh, baca kunut. Kalau kau boleh menghormati ulama-ulama yang membenarkan orang perempuan pakai face mask waktu umrah. Orang perempuan waktu ihram, dia tak boleh tutup. Dia kena bayar dam tu. Tapi bila datang wabak COVID dulu ni, pandemik apa semua tu,
maka diharuskan memakai. Kerana apa? Kerana darurah. Itu yang datang ulama ijtihad membenarkan. Tak ada siapa pula bertikai. Ni yang kita duk buat kunut tu, siapa yang membenarkan? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i membenarkan. Harus diadakan, maka dapat pahala sebab sunat membaca. Yang Syafi'i kau tolak, yang ulama yang sekarang ni yang tak setara dengan Syafi'i kau terima pula. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, persoalan khilafiyah takkan selesai sampai bila. Sebenarnya masalah kita di Malaysia ni lama dah selesai masalah khilafiyah, tapi bila dibongkar balik, itu yang jadi masalah tu. Cuba tuan-tuan tengok masalah tahun 70-an, ada tak masalah kunut? Tak ada. Tahun 80-an ada tak masalah talqin? Tak ada. Tahun 80-an ada tak masalah berzikir lepas mayang masalah? Tak ada. Tahun 80-an, 90-an, tahun 70-an, ada tak masalah kita ni jadi bid'ah baca Yasin malam Jumaat? Tak ada. Semua baca dengan elok. Sejak bila berlakunya bid'ah ni? Bila puak-puak ni balik belajar daripada luar negara, maka dia cerita balik apa yang dia belajar di luar negara dulu, dia suruh kita ikut cakap dia. Padahal yang kita amalkan di Malaysia ni pun ada ulama-ulama dia. Maka bila mereka bawa pahaman steering belah kiri ke negara steering belah kanan, maka jadilah hara sekarang. Jadi tuan-tuan, pakailah steering belah kanan, sebab yang tu pun JPJ luluskan, kerajaan luluskan, Toyota, Mazda pun keluar juga, Honda pun keluar steering belah kanan. Yang salahnya steering atas bumbung. Yang tu salah. Yang tu salah. Yang tu salah. Yang melampau nampak siapa? Yang tu bukan. Ustaz, ya. Habis tu yang bid'ah tu apa Ustaz? Macam ni. Ustaz, besok hari Ahad ni lah lusa ni, Ahad ni, saya buat kerja kahwin, anak saya kahwin. Anak sulung, anak yang pertama lah. Kahwin orang mana? Kahwin orang Johor, Ustaz. Betul? Jadi saya dah pakat dah dengan isteri saya. Lepas sembahyang subuh, kami buat Zuhur, buat Asar, buat Maghrib, buat Isyak. Macam mana tu? Tak, kita rangkumkan sekali waktu subuh. Kenapa nak rangkum? Dah hari tu sibuk ni, kita takut tak sempat lah sembahyang kan. So kita buat siap-siap lah kan. Senang kan, kita tak tinggal sembahyang, cuma kita buat siap-siap kan. Yang tu lah bapak bid'ah, entah. Itu baru nama bid'ah. Yang tu baru betul. Nabi tak pernah buat, ulama pun tak pernah buat. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak buat siap-siap pada waktu subuh, 5 waktu, saya takut saya tak sempat buat zuhur. Orang ramai datang. Kalau saya pergi sembahyang, saya tak sempat salam slow. Wah, sudah tuan-tuan. Sebab tu saja buat siap-siap. Boleh ke bang? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham masalah saya kan. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, orang tak ni. Itulah bid'ah. Ustaz, Ramadan dah dekat 2 bulan je. Dia gelak dulu tuan-tuan. Itu masalahnya apa? Jadi saya dengan isteri saya ambil isteri saya menjahit. Tempahan banyak lah. Saya pula buat lemang lah, kuih bangkit, kuih apa semua saya buat tempahan. Jadi memang penuh, padat lah. Jadi memang penat puasa tu, kita masak pula kan, tempahan banyak. So, jadi saya cadang, saya nak buat puasa tu, saya tukar bulan Syawal. Jadi bulan Ramadan saya tak payah puasa, saya ganti bulan Syawal. Boleh ke bang? Takkan Tuhan tak faham masalah saya kan? Itu baru bid'ah. Ataupun dia bercadang. Siang hari dia makan, malam dia puasa. Bulan Ramadan. Saya siang tak, saya cakap saya tak puasa tak, saya makan. Tapi saya ganti puasa belah malam. Sebab saya cok kelapa sawit, memang penat Ustaz kalau kerja puasa. Jadi saya siang saya makan sebab saya cok kelapa sawit. Malam maghrib tu saya niat puasa, saya buka puasa sekali lagi waktu sahur. Oh sudah tuan-tuan. Itu baru nama bid'ah. Abang Haji belum pernah pergi. Abang belum pernah pergi haji bang? Belum Ustaz. Saya dah daftar haji, tabung haji itu dia giliran 2,100
103. Oh, lama no. Itulah kata ada berapa puluh tahun lagi. Umur abang lah berapa? 60. Saya kira-kira Ustaz, kalau dapat giliran tu umur saya 120 tahun. Oh, lama lagi. Itu abang Haji nak buat macam mana? Saya dah bincang dengan pengurusi masjid. Tanah lapang ni kita buat Kaabah. Jadi kita buat haji. Sama lah kita sa'i di depan tu Ustaz. Kita berwukuf kat padang tu Ustaz. Melontar kat jemrah kat depan tu Ustaz. Boleh ke? Tuhan pun faham masalah saya. Yang tu baru nama bid'ah. Yang kita sembahyang baca Yasin malam Jumaat tu bukan bid'ah. Abang buat apa? Baca Yasin. Silakan. Allah kata baca Quran. Waratilil Quran tartila. Bacalah dengan secara tartil. Yang tu yang disuruh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu mana-mana surah yang senang pada kamu. Ayat yang senang pada kamu. Surah yang paling senang dibaca ialah surah Yasin. Tuan-tuan yang datang malam ni semua hafal Yasin. Semua hafal. Cuba baca tengok. Semua hafal Yasin Allah. Itulah hafal pun tak. Jadi surah yang paling senang ialah Yasin. Serupalah tadi selepas habis sembahyang Al-Fatihah. Kenapa engkau baca Al-Fatihah? Sebab Allah kata bacalah surah yang mudah pada engkau. Al-Fatihah. Auzubillah. Nabi tak pernah baca Fatihah lepas sembahyang. Habis tu Allah kata bacalah surah ayat yang mana senang bagi kamu. Baca. Okey, lepas ni kalau baca Fatihah lepas sembahyang sebelum baca doa dia kata bid'ah. Habis sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahalazim Astaghfirullah. Al-Baqarah. Agak-agak bila nak habis? Lusa tak habis. Bila nak baca doa? Tak habis. Jadi surah yang paling senang tuan-tuan baca surah apa? Di mana yang kata bid'ahnya? Ada dalilnya. Bacalah mana surah yang senang pada kamu. Surah yang paling kita senang baca ialah surah Yasin. Malam Jumaat baca. Okey Ustaz, kalau saya tak nak baca, terpulang. Bukan wajib. Nak baca, baca. Tak baca, sudah. Yang jadi salahnya bila kita menganggap mesti baca. Yang tu jadi salah. Pasal malam ni baca surah Al-Kahfi. Kenapa tak baca Yasin? Baca Al-Kahfi pun ayat Quran juga. Boleh. Kenapa malam ni baca surah Ali Imran? Kenapa tak baca Yasin? Baca Ali Imran pun ayat Quran juga. Jadi bacalah apa-apa yang tuan-tuan boleh baca. Silakan. Tapi dalam banyak-banyak surah yang paling senang kita baca ialah surah Yasin. Tak pegang buku Yasin pun kita boleh baca. Maka itulah ulama-ulama kata, bacalah janji engkau baca. Jadi tuan-tuan, persoalan khilafiyah ni dah lama dah selesai. Dia itu apa dia? Dia takkan selesai. Maka kita ambil satu keputusan, mazhab kita mengamalkan yang ini. Maka silakan, selesai masalah. Bila kita mengamalkan mazhab Syafi'i, maka selesai. Syafi'i pun diiktiraf juga. Tak timbul sebarang masalah. Jadi kalau kita memaksa orang, tak kena lah. Tak, saya tetap dengan pendirian saya Ustaz. Apa pendirian? Saya tetap nak buat apa yang Nabi buat. Nabi tak buat, saya tak buat. Bagus. Tabik spring. Abang hari ni sedekah. Nabi Muhammad tiap-tiap hari sedekah. Abang tak nak tiap-tiap hari sedekah. Kalau abang tak nak buat apa yang Nabi tak mau buat, tak apa, bagus. Jom kita buat apa yang Nabi buat. Jom kita buat apa yang Nabi buat. Nabi Muhammad bukan orang miskin. Nabi Muhammad orang kaya. Tetapi dia memilih hidup dengan miskin. Sebab apa? Apa yang dia dapat, dia bagi pada orang. Sebab tu bila dia tak makan, dia dapat makanan. Bila dia nak makan, ada orang datang, "Ya Rasulullah, saya tak makan Rasulullah." Rasulullah tak suap, Rasulullah bagi kat orang tu. Rasulullah tak makan. Isteri baginda lapar, baginda pun lapar, tidur dalam keadaan lapar. Janji orang di sekeliling dia tak lapar. Itu Rasulullah.
Jom kita tiru Rasulullah buat. Jom. Dia kata nak ikut Nabi, silakan. Mana tabung? Bagi semua. Abu Bakar sekali sedekah, semua harta. Umar sekali sedekah, separuh harta. Nabi Muhammad bagi semua sampai tak ada benda nak makan dalam rumah dia. Jom kita buat. Ustaz, benda tu sunat. Tahu pun sunat. Jadi janganlah kita kata aku nak buat apa yang Nabi buat. Kalau begitu, jom kita buat apa yang Nabi buat. Apa lagi Ustaz yang Nabi buat? Tuan Haji, apa nama bulan korban ni dah ada orang nama dah bagi korban. Dah ada orang bagi kan. Baik hari raya korban. Tuan Haji tak masuk. Saya dah masuk Ustaz. Bila? Tahun lepas. Saya masuk seekor lembu. Tahun ni? tak payah dah Ustaz. Tahun lepas dah masuk. Ya, Hajar Rosna. Saya dah buat Ustaz. Bila? Tahun 80. Woi, lamanya. Kena tengok kipas baru ingat 88 Ustaz. Nabi Muhammad tiap-tiap tahun korban. Jom kita buat. Nabi Muhammad tak selang-selang. Nabi Muhammad tiap-tiap tahun korban. Jom tuan-tuan, kita ikut Nabi. Melampau Ustaz. Tadi ke awak cakap, awak nak ikut apa yang Nabi buat? Nabi tak buat sama. Kalau gitu, jom kita korban. Nabi Muhammad bila dia korban, dia sembelih sendiri kambing dia. Kita hari ini nak sembelih, suruh Tok Imam buat. Nabi Muhammad sembelih sendiri. Bila kambing dia tak habis sembelih, dia panggil Sayyidina Ali, sembelihkan. Jadi janganlah kita mempertikaikan orang. Nabi Muhammad semayang tarawih. Dia tak fikir pun 20 ke, 8 ke. Tapi 2 rakaat Nabi semayang tarawih, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Punya lamanya berdiri, tuan-tuan, bila Nabi semayang sunat, lamanya 2-3 surah, 2 rakaat. Surah pula yang panjang-panjang. Macam saya, Ustaz. Saya sekali semayang, Ustaz, 3 surah. Qul huwallah, qul ya. Sudah, tuan-tuan. Yang kamu nak ikut yang 8, tapi kamu tak ikut yang lama. Kalau tahun ini tuan-tuan nak bergaduh lagi tentang 8 ke 20, baik, kita buat 8. Tapi kita buat macam Nabi semayang. 2 rakaat, 3 surah. Agak-agak berapa orang tinggal? Jangan hanya ikut 8 je, ikut lama. Ni nak buat 8. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tayna, qul huwallah. Bagus masjid ni cantiknya. 9 suku dah habis dah. Kalau gitu baik tuan-tuan pergi negara seberang, 20 rakaat 7 minit. Tuan-tuan tak tengok dalam YouTube. Allah amin ahad, amin ahad. Yang kita dengar habis Fatihah tu amin je. Yang kita tahu dia baca ayat lazim tu pasal ahad. Punya laju. Ahad. Allah Akbar. Allah amin. Ahad. Nasib baik dia sebut ahad. Kalau dia sebut Sabtu. Surah apa pula Sabtu kat ujung ni. Jadi kita bukannya nak kira banyak. Kita nak tengok hang semayang macam mana. Ada tomak ninah ke tidak. Tu yang kita tengok. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita berlapang dada. Masing-masing mengikut. Kalau kita tengok dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Satu hari, Nabi Muhammad bersama dengan 30 tentera kecil. Angkatan kecil. Jalan, Nabi terjatuh. Bila Nabi jatuh daripada kuda dia, Nabi sakit tepi. Maka Nabi pun bila time semayang, Nabi duduk. Dan sahabat berdiri. Sahabat berdiri, Nabi duduk. Kemudian, Nabi kata dekat sahabat, kamu semua duduk macam aku duduk. Sebab tu mazhab Hambali pegang, kalau imam duduk, makmum pun kena duduk. Itu mazhab Hambali. Kemudian, bila Nabi sakit, nak wafat,
Orang usung Nabi, papah Nabi pegang Nabi masuk dalam masjid, Nabi dah uzur. Nabi tetap jadi imam semayang. Nabi semayang duduk, sahabat duduk. Nabi kata, kau orang bangun, biar aku seorang duduk. Yang kali kedua pula, Nabi semayang duduk, makmum semayang berdiri. Yang tu dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi dua-dua diambil daripada siapa? Dua-dua diambil daripada sumber yang satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kata Hambali betul, kita tak boleh kata Syafi'i salah, kita tak boleh kata Syafi'i betul, Hambali salah. Dua-duanya ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kepada kita hari ni, bila kita kata aku je betul, hang salah. Tu dia. Dia mula nak bergaduh. Tuan-tuan yang saya muliakan, cuba tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita dalam dunia ni. Semakin hari semakin ada banyak masalah. Masalah yang datang kepada kita ni tuan-tuan, jadi lemah. Jadi lemas. Cuba tuan-tuan tengok kalau orang lemah macam mana. Duduk dalam sungai, lemas. Dalam laut, lemah. Terkapar-kapar. Macam lagu Sudirman pula. Terkapar-kapar, ku kelemasan. Agak-agak siapa yang nak menyelamatkan waktu kita lemah itu? Dunia kita sekarang ni lemas. Pernah tak berlaku dalam dunia dulu-dulu zaman lemas yang sama? Ada. Nama dia apa? Zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh tu lemah dengan banjir. Yang nak selamat siapa-siapa yang naik dalam bahtera Nabi Nuh, dia selamat. Zaman kita sekarang pula tak ada banjir, yang jadi lemah. Macam-macam jadi lemah. Anak bunuh mak. Akak-akak kita ni mati silap-silap di tangan anak kita agama. Kita pun tak tahu abang-abang. Anak minta duit, kita tak bagi, dia ambil cangkui, dia cangkui kepala kita. Terbelah dua kepala. Rupanya yang bunuh kita, anak kita. Takut. Anak, bila ada masalah dalam rumah, anak timbul masalah. Jam kita dia jual. Blender kita dia jual. Cuai pun dia jual. Cuai bawa tak? Tu hak keluar air tu. Air panas ada, air sejuk ada. Mesin cuai nama ada. Yang tu pun dia jual juga. Ya Allah, ni parah ni tuan-tuan ni, lemah. Kita hari ni jadi lemah dengan masalah. Ajaran sesat ada. Ni ajaran sesat yang sekarang ni dia kata apa? Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Tak kepenin tuan-tuan. Yang kita kata Allah tu Allah, Nabi tu Nabi. Tak, dia kata tak. Nabi tu Allah, Allah tu Nabi. Oh sudah tuan-tuan. Dia mari pula ajaran yang bukan-bukan. Ada ajaran Rasul daripada kalangan orang Melayu. Nabi Muhammad tu Rasul orang Arab. Orang Melayu ni pun kena ada Nabi juga. Dia lantik diri dia jadi Nabi pula dah. Pengikut pun ada. Yang sekarang tengah duk hangat Imam Mahdi. Duk mencari-cari Imam Mahdi, jumpa di Pakistan mana tu. Sudah. Tiap-tiap hari duk mimpi. Yang kita heran, saya ni tuan-tuan, kalau mimpi jarang nak ingat. Yang dia ni pula ingat saja. Siap pengikut dia kata, inilah Imam Mahdi. Sudah tuan-tuan. Hei, bila tanya kenapa tak semayang, tu saya dengan Tuhan. Imam Mahdi tak payah semayang. Astaghfirullahalazim. Ni jenis apa tuan ni? Silat-silat dekat Velcro kita ni pun ada pula mengaku Imam Mahdi. Ada tak? Betul nama dia Mahdi, kami lantik dia jadi imam. Ayolah, tu nama Imam Mahdi. Imam masjid tuan, lain tuan. Bukan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu tu. Sekarang kita ada masalah yang banyak, lemas. Masalah rumah tangga, bergaduh suami isteri, perpecahan dalam masyarakat. Kita sekarang ni ada kelemasan yang melibatkan jiwa tak tenteram, maksiat yang banyak. Kita mesti ada bahtera yang menyelamatkan kita sekarang.
Yang kita kena ramai-ramai duduk dalam bahtera tu supaya kita selamat daripada lemas banjir dengan masalah yang banyak. Zaman Nabi Nuh, Allah ciptakan, Allah jadikan, Allah suruh Nabi Nuh buat kapal supaya pengikut dia selamat. Wasna'il fulk. Zaman sekarang ni tuan-tuan jangan buat kapal pula. Tak-mentahlah masjid tuan-tuan di atas bukit, kita buat kapal. Zaman sekarang nak menyelamatkan kita kena ada satu tempat. Di situlah tempat yang menjadikan masalah kita selesai. Di mana Ustaz? Apa kapal dia Ustaz? Nama dia masjid. Itulah gunanya masjid. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika asa an yakunu minal muhtadin. Orang yang datang masjid ni kata Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah daripada Allah. Yang nak bagi selamat kita daripada masalah ni, kata Allah, mai dalam masjid. Orang yang mai dalam masjid ni, aku bagi petunjuk kepada dia. Tengok tuan-tuan, mai di masjid pun bergaduh. Dia tak menyelamatkan. Ini masalah kita. Jadi apa yang kita nak buat supaya masjid kita ini menjadi penyelamat kepada masyarakat kita dalam karya kita. Maka nakhodanya kena jadi orang yang kemah. Yang nak mendayung kena kuat. Kena semangat. Kena ada bekalan yang cukup. Tuan-tuan ingat Nabi Nuh belayar tu, belayar gitu-gitu je kah? Apa tuan-tuan ingat Nabi Nuh tu belayar bawa kacang kuda kah? Kau nak buat bubuk Asyura. Apa Nabi Nuh tu belayar dalam kapal tu tuan-tuan, dia agak-agak dia minum je mana? Selama berbulan-bulan dia belayar tu, agak-agak dia minum air apa? Takkan nak pergi kat tepi air banjir, pergi cedok dengan kolem minum? Nak minum air banjir kah? Nabi Nuh ada tak? Dalam kapal Nabi Nuh tu, tangki air, ada? Cuba tuan-tuan fikir. Nabi Nuh dia bawa bekalan makanan, sayur-sayuran, ikan, lauk, apa semua ni, dia simpan dalam apa? Ada dia campur atas lantai kapal kah? Boleh tak kita kata Nabi Nuh disimpan dalam peti air? Itu dia simpan dalam apa? Kita punya fahaman, orang zaman dulu bodoh. Hak cerdik kita. Kita lupa. Cuba fikir. Takkan dia bawa sayur berbulan-bulan duduk atas lantai, busuklah sayur tu. Takkan dia bawa makanan, makanan busuk lah. Mesti ada tempat simpanan dia. Air dia mesti ada tangki dia. Yang bawa tu pula bukan orang saja. Yang bawa orang tu 80. Yang dia bawa tu binatang berpasang-pasangan. Tuan-tuan, gajah makan banyak mana? Rimau makan banyak mana? Pernah tuan-tuan fikir tak? Jadi jangan kita kata zaman dulu bodoh-bodoh. Zaman dulu lah canggih. Cuma orang putih mengatakan zaman dulu bodoh. Maka kita pun ikut cakap orang putih. Akhirnya kita pun jadi... tuan-tuan yang kata, saya tak kata. Dalam Al-Quran kata manusia ni daripada Adam. Orang putih kata manusia daripada beruk. Tuan-tuan percaya dengan siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tak? Oh, ustaz marah. Apa orang menjadah punya ustaz ni? Cuba saya tukar, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu Nabi Adam yang saya muliakan. Rasa bangga. Jadi jangan kita ikut orang putih. Ikut Nabi punya, Quran punya. La ilaha illallah. Duduk simpan. Kita asal pada beruk. Duduk tengok National Geographic dengan cucu. Tu apa? Itu orang hutan. Takut. Jangan takut. Kita dulu keturunan itu. Atuk beruk lah. Dia tengok. Kita bukan beruk. Kita tidak ada proses evolusi. Manusia tidak ada proses evolusi. Evolusi ni tuan-tuan,
Dari satu naik satu, naik satu. Dah, manusia lahir-lahir jadi manusia. Dia takkan jadi beruk dulu. Dia tak macam lava. Lava, daripada lava dia jadi kumbang, daripada kumbang dia jadi rama-rama. Itu evolusi. Manusia dia asal pada beruk, berjalan 4 kaki, lepas tu berjalan 2 kaki, berbulu banyak, lepas tu tak ada bulu, berjalan tegak, itu jadi orang. Tak ada. Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk kejadian. Maka apa yang perlu pada kita zaman sekarang? Dengan masalah yang begitu banyak sekarang ini, kita kena ada bahtera penyelamat dia. Di mana bahtera penyelamat? Di masjid. Maka kita gunakan masjid ini sebagai tempat perpaduan. Bila kita berpadu, selesai masalah. Saya bila-bila langkah masuk masjid ni, saya nampak apa? Nampak basikal. Cabutan bertuk. Saya tengok tu dia. Basikal ada, kipas angin ada, TV dah no. TV 32 inci. Lembu seekor. Siapa lah yang dapat lembu seekor ni tuan-tuan ni? Allah. Inilah dia nama dia berkasih sayang. Bukankah berkasih sayang itu merupakan syarat iman? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hari ni, masjid dah tak ada benda ni. Macam mana dia nak menyelamatkan orang? Pergi masjid, bergaduh. Bila nak selamatkan kami yang bergaduh? Jatan kuasa sama jatan kuasa bergaduh. Bero dengan bero bergaduh. Bero pinggan mangkuk bergaduh dengan bero khairat kematian. Bila nak selesai masalah? Kalau kita bergaduh. Sebab tu tuan-tuan, kita memerlukan orang yang mentadbirkan bahtera ni, orang yang boleh selesaikan masalah macam mana Nabi Nuh menyelesaikan masalah orang di luar. Ni yang kita nak. Kalau kita sendiri pun pencempera tuan-tuan, bergaduh, dia pun banyak masalah. Dia pun tak boleh nak selesai masalah dia nak selesai masalah kita. Cuba tuan-tuan tengok apa yang perlu ada dalam bahtera kita ini. Saya bila masuk dalam masjid tuan-tuan, saya rasa lapang. Seronok saya tengok. Yang pertama pasal apa? Lapang pasal jemaah. Jemaah. Yang duduk depan tadi anak-anak muda ni, ada 10 orang tadi. Hilang. Terbit bila. Dia tak ada. Bukan senang tuan-tuan, anak-anak muda, adik-adik kita nak main masjid. Tapi tuan-tuan buat program tarik anak-anak muda. Biar melekat dalam jiwa mereka, lepas ni mereka keluar dari Felkra, mereka bekerja di luar sana, rumah yang mereka akan cari, bahtera yang nak menyelamatkan mereka ialah masjid di tempat mereka pula. Sebab daripada kecil diasuh ke masjid, daripada kecil dibawa ke masjid, daripada kecil sembahyang berjamaah di masjid. Bila dah melekat, bila mereka keluar daripada Felkra kita, mereka bekerja, mereka tetap mencari masjid. Sebab jiwa mereka adalah jiwa masjid. Sebab tu saya kata tadi, saya seronok, saya tenang bila tengok anak-anak tuan-tuan datang. Tenang apa Ustaz? Bising berlari kat belakang. Itulah nama dia budak. Itulah nama budak. Budak biar lari biasa. Kita tengah sembahyang, dia duduk lintas. Dia tengok kita, tengok. Budak. Macam kita pergi umrah. Bila kita pergi umrah, kita letak beg sandang tu atas lantai sejadah. Anak Arab duduk berlari-berlari, berhenti. Dia tengok beg kita tu. Lepas tu dia tengok muka kita. Sama gambar dengan beg kita. Sama muka dengan kita pula. Saya terkena kat saya dah. Tengah duduk semayang tu dia berhenti betul-betul beg sandang saya tu. Dia berhenti tak apa. Dia buka pula. Ni parah ni. Tuan-tuan nak buat apa kalau dia main beg tu? Dengan pasport dalam tu, duit dalam tu, kad hotel dalam tu. Tuan-tuan nak buat isyarat ke? Buatnya dia ceritakan apa dia? Abi! Sudah tuan-tuan. Pak dia besar pula. Penyepak dia penuh muka kita tuan-tuan. Nak buat apa tuan? Itulah nama dia budak.
Sebab tu bila saya pergi umrah lagi, saya tak letak dah beg tu di bawah. Jadi tak khusyuk kita. Beg tu saya silang pula. Bila silang pula, bila kita rukuk, beg tu jatuh pula. Kacau sungguh. Lah saya tak bawa beg. Saya gantung kat tengkuk, lekat kat sini tuan. Dah selesai masalah. Allahu Akbar. Selesai masalah. Simple. Tu kaedah dia, kita belajar pada pengalaman. Macam kita datang masjid, malam ni dia orang buat jamuan tu, kita tengok yang datang ramai. Makanan pula rasa tak cukup ni. Jangan tak datang Kak Leha. Malah datang, hari tu aku datang tak cukup nasi. Kak Leha datang juga, bawa nasi siap-siap dari rumah, makan seorang-seorang belakang tu. Yang penting masjid tak tinggal. Aku datang dah masjid ustaz. Habis tu, tak selamat ustaz. Apa? Kasut saya hilang ustaz. 3 kali ustaz. Semalah dah datang sembahyang di masjid. Tosah pakai kasut. Masjid aku tak tinggal. Kasut aku tinggal di rumah. Takkan tak pakai kasut ustaz. Pakailah kasut. Mangga pedai ayam. Letak ke depan tu. Masjid tetap aku tak buat. Aku tak tinggal masjid. Ustaz. Oi. Salah ya. Saya dulu ustaz. Oh ni cerita yes Kupang ni. Saya dulu tuan-tuan. Saya dulu timbalan pengurusi masjid. Merangkap imam satu. Imam merangkap timbalan pengurusi. Oh, hebat. Bila saya balik pada umrah, nama saya tak ada sebagai imam dan nama saya tak ada sebagai timbalan pengurusi masjid. Dia letak senarai baru tu. Saya pun balik-balik pada umrah pergi sembahyang. Nak tengok giliran tugas. Tak tugas ke aku ni? Tak ada nama. Tak ada nama tuan-tuan. Tak ada Ustaz Kazim Imam. Tengok pula senarai. Daripada atas sampai ke bawah. Lah, tak ada aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak payah aku pegang jawatan lagi. Allah tak soal aku di hari kiamat. Tapi masjid tetap datang. Kalau hari itu saya pegang sebagai imam, merangkap timbalan pengurusi, letih macam mana pun, kena datang masjid. Sebab hari ni kamu baca kunut nazilah. Kamu kena baca surah sejadah. Baca. Padahal balik ceramah pukul 3 pagi. Baca ayat sejadah hari Jumaat. Bila saya dah tak jadi imam, imam lain pula buat sejadah, terpulang. Saya lambat sikit pun tak apa. Pasal apa? Pasal tak jadi imam. Ayat sejadah panjang, tak duduk mandi, tak habis. Relax. Tak ada tanggungjawab. Mesyuarat tak payah pergi apa, tak payah fikir, seronok. Yang penting aku jadi sembahyang berjemaah. Jemaah aku tak tinggal, masjid aku tak tinggal. Pasal apa? Pasal ni rumah Allah. Bukan rumah siapa-siapa. Simple hidup tuan-tuan. Setengah orang, bila dia tak dapat jawatan dah, dia jadi ikut lain. Mam, tak pergi masjid? Alah. Elok-elok jadi imam, dia orang buang pula. Itu imam sembahyang di mana? Sembahyang di rumah, senang. Jumaat pun di rumah. Saya imam, isteri makmum, cantik dah imam. Jangan macam itu. Ini rumah Allah. Bila kita ingat rumah Allah, siapa-siapa saja pun boleh masuk. Pasal apa? Ini adalah menyelamatkan kita. Dengan apa? Dengan berkasih sayang. Dengan kasih sayang itulah menyelamatkan. Bagaimana Ustaz nak jadikan masjid ni menyelamatkan? Ni mimbar. Ni mimbar ni. Saya ceramah di Sarawak atas mimbar. Bukan baca khutbah. Mimbar. Tinggi mimbar. Kenapa? Orang terlalu ramai. Duduk di kursi, orang tak nampak. Lelah saya duduk atas mimbar. Lagi puas hati tengok Ustaz. Bida'ah. Nabi tak pernah ceramah atas mimbar. Ini pun masalah ni parah kan. Habis tu mimbar yang begini mahal, takkan hari Jumaat je pakai. Pakai lah. Tujuan diadakan mimbar supaya bagi tinggi. Ada setengah orang bila tak pakai hari Jumaat, siap seal, tutup dengan plastik pula. Meja hakim tu, kursi hakim tu. Langsung tak pakai. Budak naik dia halak. Lari budak. Sampai ke pintu pagar masjid. Pakcik itu orang Jepun ke?
La ilaha illallah. Ni mimbar. Apa dia guna mimbar? Di sinilah tempat melontarkan kasih sayang. Imam baca khutbah. Sedang jemaah yang saya hormati. Di sini saya nak maklumkan bahawa Haji Mat peringkat 2 sekarang berada di hospital kerana kencing manis. Jadi sama-samalah kita doakan. Dan yang mana sempat pergilah ziarah Tuan Haji Mat di hospital. Dalam khutbah, imam sebut. Tapi ustaz dia tak ada dalam teks. Hang tambah. Alah. 5 orang pergi hospital ziarah Haji Mat. Engkau orang tahu mana aku sakit. Imam baca khutbah tadi petang Jumaat. Dia beritahu Tuan Haji sakit. Imam beritahu, baca khutbah. Semua orang pun tahu dah. Oh, aku tak pernah datang masjid. Tapi orang masjid tak pernah lupakan aku. Ya Allah. Akhirnya datang ke masjid dia tuan-tuan. Bila? Waktu mati sembahyang mayat. Lah, tuan-tuan. Datang juga tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Itulah peranan dia. Kita bagi tahu, tuan-tuan, di kampung kita hari ini dah ada orang minyak. Pesan pada isteri dan anak-anak gadis kita. Kejadian yang terbaru, opah leha. Opah kena rogol. Nampak tuan. La ilaha illallah. Jadi jaga-jaga orang minyak ni. Kunci pintu semua. Jangan duk buka. Makcik-makcik jangan buka. Pesan pada isteri kita. Orang tak kenal ke apa, jangan buka pintu pagar. Tutup. Kenal lah seorang tu. Orang pergi jumpa Kak Leha, umur 74. Geng-geng marhaban pergi jumpa. Lah, opah kena kamu, kena marin. Ingat ke dia main hantar gas rupanya, dia orang minyak. Betul? Kena lah kata. Opah Leha tak melawan. Mula-mula melawan juga, lama-lama biarlah. Sudah tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan ni. Benda faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi janganlah kita gunakan mimbar kita, khutbah kita nak bawa perpecahan. Kita ajak. Inilah tempat dia. Nama dia rostrum, meja kuliah. Meja kuliah adalah meja untuk menyebarkan kasih sayang Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saya sebagai penceramah mai pada Ipoh setengah hari tuan-tuan mai ni tuan-tuan dengan jam. Bapak punya jam tuan-tuan ni. Masya Allah. Besok 14 bas akan melawat sekolah saya. 14 bas. Malam besok saya ceramah di Bandar Universiti di Sri Iskandar. Sibuk tuan-tuan ni. Hari Ahad saya ceramah di Sungai Petani. Hari Isnin saya ceramah di Sungai Petani. Hari Selasa saya ceramah di Kuching. Hari Rabu di Kuching. Hari Khamis di Kuching. Hari Jumaat Langkawi. Mana ada di rumah. Umrah Indonesia. Indonesia insya-Allah Kuching pula. Kuching Langkawi pula. Tak dan jumpa isteri. Tak sempat kat Zoom jumpa isteri. Ada orang ajak saya menikah, tak bayar. Saya tanya kat dia, pasal apa ajak saya menikah? Sebab saya rasa ustaz mampu membimbing saya ke syurga. Engkau. Sebab saya nak dapat ilmu pada ustaz. Saya nak jadi isteri ustaz, dapat ilmu. Tak payahlah kau. Nak dapat ilmu jadi anak murid. Nak dapat ilmu kalau jadi isteri, takkan dapat. Jumpa pun tidak. Katalah saya balik malam ni tentang agak-agak sampai rumah pukul berapa? Pukul 4 pagi. Semalam sampai rumah 3 pagi. Hari ni 4 pagi. Ada saya sampai rumah tu. Mama, bangun. Kita buka kitab faraid. Buka. Mana ada tuan-tuan. Perobat lahum lah. Tak ada. Tak usahlah kau. Pilih balik. Umur makcik tu 67. Bukan sebab saya tua ke ustaz tolak saya. Tak. Ustaz, saya boleh terima ustaz walaupun ustaz muda pada saya.
Memanglah kau boleh terima, yang tak boleh terima saya. Berat ni. Tapi kalau 27 tu Haji, insyaAllah kan, kita adjust lah macam mana pun kan. Kita buat kuliah online ke apa ke. Tuan-tuan, saya datang dari Ipoh. Apalah maknanya saya datang jauh-jauh, jam-jam teruk-teruk cuti raya Christmas ni. Kalau saya datang bawa perpecahan pada tuan-tuan, apa faedah? Semayang elok-elok daripada 4 saf tinggal 2 saf. Nak buat apa? Jahatnya saya ni, kalau saya datang di sini membawa cerita-cerita yang menjadikan tuan-tuan ni habis rosak. Sebab tu kita bukan boleh sebarangan letak orang tempat ni. Biar letak orang yang boleh pandu kita. Supaya kita ni betul naik kapal kita. Kalau Nabi Nuh tak retilah dalam ilmu pelayaran, tuan-tuan, agak-agak kapal dia ke mana? Tuan-tuan kata orang dulu-dulu bodoh. Habis tu kalau Nabi Nuh bodoh, macam mana dia bawa kapal? No, kona. Menjerit orang belakang tu. Dua hai saja. Duk diam-diam lah, aku tahu lah bawa. Nabi Nuh dia orang yang belajar, orang yang tahu boleh buat kapal. Serupalah kita, ni mikrofon, ni kerusi, meja, ni kitab. Kau pandulah orang yang nak mengaji ni pada jalan yang betul. Jangan kau gunakan benda ni menjadikan orang makin keliru. Kita hak mengaji ni, kita yang dengar ceramah ni, mula-mula nak faham lah. Betul? Tak faham pula Ustaz. Tak, mula-mula tu dia kata halal, betul? Itu haram pula. Haram tu halal, haram. Makcik tak faham Ustaz. Oh, halal makcik, apa Ustaz? Jadi ni kalau boleh tuan-tuan, kita ajak, jom. Yang penceramah ni ajak akak-akak, abang-abang. Nanti kalau buat korban, bagi pada semua orang dalam felkra hitam kita. Jangan pula ada list. Ni jangan bagi ni. Ni tak pernah datang ni. Ni anak dia tu curi tabung ni, jangan bagi ni. Ni arwah suami dia dulu, arwah suami dia yang bakar masjid ni, jangan bagi ni. Jangan macam itu. Kalau boleh, semua dapat. Yang tak pernah datang masjid pun dapat. Ada biro yang bertugas mengagihkan kepada yang tak pernah datang. Nama dia apa? Husin Tablet. Ambil Husin Tablet, 5 orang bawa AJK dia, kamu ditugaskan edarkan daging korban ni pada yang tak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Saya dari masjid, insyaAllah mau berikan daging korban untuk tuan. Takkan saya tak pergi masjid pun takkan saya dapat. Kami masjid tak pernah membeza-bezakan yang pergi atau tak pergi. Inilah kita punya daging korban untuk tuan. Agak-agak orang yang tak pernah pergi tu rasa apa? Dia bawa daging tu ke dapur. Apa tu bang? Daging korban. Orang masjid kasih. Ya Allah bang. Saya dah kata dah pergi masjid bang. Dia orang tak pernah lupa kita. Ya Allah. Malunya. Dia orang bagi kat kita bang. Dia orang tak lupa bang. Pergilah bang oi. Maghrib tu dia datang tau. Tak pernah datang. Pasal sekilo tu dia datang. Dia cari Husin Tablet tau. Husin, ada lagi tak daging? Astaghfirullahalazim. Kalau tuan-tuan berpecah belah, jangan bagi tu warna lain, jangan bagi tu warna lain, jangan bagi tu warna lain. Ada warna pula. Lagi huru-hara tuan-tuan. Bila masjid ni nak jadi bahtera penyelamat? Jangan pilih mayat. Siapa mati uruskan. Tu kita dah ada dah tempat mandi mayat. Allah. Van mayat ada je? Ada. Saya jumpa van mayat tuan-tuan. Wildfire. Wildfire buat van mayat. Waktu hidup tak merasa alhamdulillah. Waktu mati merasa lapang ke kubur tuan-tuan. Naik wildfire dia. Hidup dengan sonoknya. Tanpa ada pilih kasih. Tengok-tengok dia miskin. Tak ada duit nak bayar. Tak apa. Khairat kematian masjid akan bayar kain kapan, upah gali liang, upah mandi jenazah apa semua kami tanggung. Kan simple. Ya Allah, terima kasih. Ini tidak aja.
Vel mayat 150, mandi mayat imam tu 200.5, dia bagi diskaun 200 sudah. Liang lahat, pasal liang lahat kat belakang murah sikit lah, 200.5. Kalau corner lot 400. Wah, tak menang tuan-tuan. Kena jual pula lah gelang mat aku. Cuba kita jadikan masjid kita ini bahtera penyelamat. Orang susah dapat penghargaan. Orang yang senang ada ruang untuk bersedekah. Dan bila tuan-tuan sebagai jawatan kuasa masjid agihkan pula yang bertambah, kaya akan terus bagi. Sebab apa? Sebab dia nampak kita mengagihkan kepada yang berhak. Saya bila tengok tadi senarai-senarai semua anak-anak karya, daripada yang berhormat bagi sumbangan, pengurusi bagi sumbangan, yang rahsia semua ada. Ada yang bagi list. Hajah ni bagi air fryer. Air fryer kat Som. Ada yang bagi kipas angin. Ada pula yang ni nama sekian, zaitun. Ada rahsia. Allah. Apalah rahsia tu. Tengok-tengok sabun. Jadilah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Inilah yang saya suka, tuan-tuan. Kita tak ada pecah belah. Kita tak ada berpecah kerana parti. Saya tengok YB pun duduk menyembang dengan kawan-kawan dia macam biasa. Tak ada apa, relax. Tak ada nak kata protokol ke apa. Tak ada. Ni yang kita nak. Masalah kita selesai sama-sama. Kadang-kadang perbezaan khilafiah menjadikan kita tak bersatu hati. Saya dah kata dah tadi. Tuan-tuan nak buat kunut, buat. Tak mau buat, sudah. Tuan-tuan nak baca talqin, baca. Tak nak baca, sudah. Tersam gaduh. Saya kadang-kadang saya baca talqin, saya baca duduk. Kadang-kadang saya langsung tak baca talqin. Pasal apa? Hujan. Balik terus, tuan. Kadang-kadang saya baca talqin berdiri. Pasal Nabi dalam hadis disebut menghadap ke arah mayat, muka tu berdiri. Takum, diri. Ada kalanya saya duduk. Pasal apa? Tak harap diri lah. Saya duduk. Terpulang. Ada waktunya saya tak baca talqin langsung. Terpulang. Ada waktunya saya buat baca Yasin di sekolah saya malam Jumaat. Ada kalanya saya tak baca Yasin. Pasal malam tu ada kuliah maghrib. Baca kitab, tak baca. Ada waktunya saya baca kunut. Ada waktunya saya tak baca kunut. Dia bukan jadi satu benda yang boleh membawa kepada kita pergaduhan. Ada waktunya tuan-tuan saya berzikir dengan kuat. Subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Sebab yang datang tu pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar yang bermasalah. Sekolah hantar, sekolah ni hantar 5 orang, 10 orang, 5 orang, 10 orang. Yang datang ni semua bermasalah. 3 hari 2 malam tidur di sekolah saya. Buat motivasi. Apa saya buat? Jom kita zikir kuat-kuat. Orang lain tak ada. Dalam surau tu kami je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya apa? Bebaskan. Lapangkan. Tuan-tuan. Tapi kalau makcik-makcik pondok, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal mereka dah belajar, dah zikir. Simple, tuan. Tak payahlah zikir laju-laju. Manalah, 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 manalah. Patah balik lebih dolar. Padahal dia dah keluar dah pintu pagar masjid. Kamu panggil aku ke? Tidak. Tadi lebih dolar. Subhanallah. Bunyi lebih dolar, manalah, manalah, manalah. Cuba elok. Subhanallah, subhanallah. Ini yang zikir. La ilaha illallah tu Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuhan bukan peka. Dengan Tuhan peka ke? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Simple. Jangan langsung tak bunyi. Apa dia baca? Tak tahu. Pun tak kena juga. Kuat sangat pun tidak. Perlahan sangat pun tidak. Islam suruh kita baca secara sederhana. Simple. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa yang kita kena buat? Dan kenapa masjid ni dia jadi bahtera penyelamat? Sebab dalam dia orang yang beriman yang masuk. Dalam dia orang yang bayar zakat yang masuk.
Dalam dia adalah orang yang beriman pada Allah hari kiamat yang masuk, dan mereka tidak takut melainkan hanya pada Allah saja. Saya balik pada Indo, tuan-tuan. Tak ada sembang langsung masalah hak sekarang orang duk nyembang. Tak ada apa. Semua elok. Mai balik kita ya. Sila amalkan penjarakan. Saya pun menung kok, tuan-tuan. Menung saya. Saya sampai di Kalair malam pukul 12 tengah malam. Punya ramai, tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat kita pekerja warga asing daripada Bangladesh baru sampai. Punya ramai, tuan-tuan. Semua pakai duk beratur, duk susah nak cok pasport. Tak ada apa. Face mask tak pakai, apa pun tak pakai. Elok. Pasal apa yang kita ni main masjid jadi ikut lain? Siapa? Jadi jangan kita ada double standard macam tu, tuan-tuan. Ni rumah Allah. Di sini ada keberkatan. Mana mungkin adanya penyakit datang dengan sebab semayang berjemaah. Hari ini kecoh tentang kisah Ashabul Kahfi. Kan? Saya tak nak ulas, tuan-tuan. Yang saya nak ulas, Ashabul Kahfi, dia tetap yakin dengan Allah. Hang buatlah macam mana pun, aku pegang hak Allah punya. Itulah pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Mempertahankan yang Allah punya. Bukan kita gadaikan yang Allah punya. Sebab tu mereka sanggup lari duduk dalam gua. Aku tak mau ikut je orang lain punya. Pasal mereka dipaksa sembah berhala. Mereka dipaksa ikut cakap Tuhan mereka, raja mereka. Nama Raja Dikyanus. Siapa tak ikut, kami bunuh dia. Mereka tetap pertahankan iman mereka, akidah mereka. Inilah pelajaran daripada Ashabul Kahfi. Yang kita hari ini duk kata, nak selamat pada Dajjal, pegang Ashabul Kahfi. Kisah Al-Kahfi 110. Tang mana kita pegang? Jadi kena berhati-hati, tuan-tuan, di akhir zaman ni. Masjid adalah tempat yang menyelamatkan. Bukan masjid ni tempat penyebaran penyakit, tempat yang mendatangkan kesusahan. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok tempat-tempat yang dilanda dengan gempa bumi, yang dilanda dengan tsunami di Aceh. Yang selamat ialah masjid. Tak runtuh masjid. Tak masuk pun air dalam masjid. Padahal di luar tsunami. Pasal apa? Pasal di sini ada keberkatan. Berkat di mana, Ustaz? Di sini ada semayang berjamaah. Tuan-tuan ingat yang masuk dalam masjid ni orang biasa-biasa. Kalau saja-saja nak masuk dalam masjid ni, tuan-tuan, apa ada dalam masjid? Aircon ada, tak pasang? Benda faham, tak faham sudah. Di sini bukan ada karaoke. Di sini bukan ada menyanyi-menyanyi. Buat apa kita datang? Sini bukan seronok, enjoy apa semua. Tak. Tapi tetap tuan-tuan datang. Pasal apa? Sebab iman. Adakah kita datang sini sia-sia? Tak. Allah angkat tempat kita. Allah buang penyakit daripada tempat kita. Allah buang penyakit yang ada dalam hati kita. Dengan sebab kita rapatkan saf. Dengan sebab kita ni semayang satu hati menghadap pada Allah. Kerana itulah, di sinilah tempat turunnya rahmat. Tuan-tuan ingat senang ke budak-budak nak datang malam ni? Saya ceramah ni, tuan-tuan, dah dekat sejam lah. Sejam setengah, tuan-tuan. Tapi tetap mereka tunggu. Bukan dapat apa pun. Bukan boleh menyanyi ke, seronok ke, karaoke ke, tak. Tapi kerana apa? Hati tu dah dibentuk mencintai masjid, mencintai kasih sayang. Jom, tuan-tuan, kita bentuk. Kita tambahkan lagi. Tambah lagi. Antara yang terbaiknya pada masjid ni ialah orang perempuan. Yang nak bagi hidup, perempuan. Nak masak, orang perempuan. Yang nak gotong royong melenggang-lenggang bawa pisau tu orang perempuan. Yang rajin kuliah pun orang perempuan. Jaga tempat perempuan elok-elok. Aircon tak sejuk, tambah lagi. Tak leha kalau rasa aircon tak sejuk, bagi duit kat bendahari, beli 4 lagi aircon. Kadang-kadang orang kita tak jaga tempat orang perempuan. Kipas ni pun tahap sakaratul maut dah. Dah lah panas, kipas pula rosak. Bila tekan switch dia,
Makcik leha tu ngucap dah di bawah tu. Kalau putihlah kipas ni, putihlah kepala aku. Jom kita buat hak terbaik untuk orang perempuan. Sebab mereka lah tuan-tuan yang paling kuat. Yang nak telefon anak di KL, nak telefon anak di Kuala Lumpur, nak telefon anak di Johor, nak telefon anak di Ipoh. Masjid kita nak buat ni, kamu tak nak sedekah ke? Masjid kita nak buat kapek baru ni, kamu tak nak sedekah. Mereka ni yang akan bawa ni. Nombor 3 yang saya minta tuan-tuan, jom. Benda-benda yang boleh membawa sesuatu yang tak menyeronokkan, jangan masuk dalam masjid kita. Tak payah. Sebab masjid ni adalah masjid yang membantu orang. Jangan duk bawa benda-benda yang bukan-bukan dalam masjid. Yang tak pernah-pernah ada. Saya seronok tuan-tuan. Macam kita ni, masjid kita ni masjid kampung. Taklah banyak masalah. Bayangkan kalau kita berada di tengah-tengah bandaraya. Ada kawan saya tuan-tuan, dia ni mu'alaf, di belakang ni penuh dengan tattoo, belakang badan ni. Dia duduk di Amerika berpuluh tahun, balik, jumpa masuk Islam. Bila dia pergi umrah dengan saya, belakang ni tattoo. Macam mana nak selesaikan masalah dia? Berapa ramai orang bila tengok dia bertattoo masuk dalam masjid ni, apa hal bertattoo ni? Something ke apa ni? Minggu lepas sebelum saya pergi Indonesia, dia beritahu mak dia pula nak masuk Islam. Kalaulah kita mengamalkan sikap tengok semacam bila orang nak datang masjid kita. Kita tengok budak-budak datang, duk main handphone kat belakang. Weh, nak main handphone balik, ni masjid. Langsung dia orang tak datang. Saya pergi masjid Setiawangsa, Muaz bin Jabal. Di belakang tu dia buat satu kafe. Dalam masjid tu ada kafe. Ada kursi, ada meja, ada kuih, ada balang, biskut, ada air coweh. Ada coweh di situ tuan-tuan. Mereka bila bancuh, mereka minum sambil mereka buat kerja sekolah. Daripada mereka lepak dekat kedai ayam goreng, mereka lepak kedai dekat Bintang Bak, mereka datang masjid, mereka buat kerja sekolah, mereka main laptop tuan-tuan. Ada wifi di situ. Dia kata, Ustaz, mak bapak budak duk tunggu anak sekolah agama rakyat, main lepak dekat kafe tu. Percuma. Makanlah apa nak makan. Minumlah. Bancuhlah air. Saya tanya pada pengurusi masjid ni, siapa yang bagi gula, kopi, teh, susu? Anak kariah letak Ustaz. Habis je tambah. Lama-lama begini. Minggu lepas, sebelum saya pergi Indonesia, dia orang panggil saya pergi tengok tempat mereka. Satu kariah datang tuan-tuan. Jual laksa, jual baju terpakai, jual tie terpakai, kasut terpakai, kain pelekat terpakai. Saya punya baju ada 10 helai. Saya bawa baju yang elok-elok letak. Baju Ustaz Kazim, baju Ustaz Kazim. Jual RM15, RM20, masuk tabung masjid. Punya hebat masjid ni tuan-tuan, Masya Allah. Tak nak politik, tak ada bergaduh masalah khilafiah apa semua. Yang kita bekerja Ustaz, bantu masjid. Sebab masjid ni dia ada senarai gelandangan. Senarai orang yang gelandangan. Mereka ambil duit, mereka ambil baju, mereka bagi makanan, sampailah gelandangan ni boleh bekerja, boleh berkahwin dan ada rumah sendiri. Ini masjid di Setiawangsa. Kita tak sampailah tahap tu, kita dalam felkra kita. Kita masing-masing ada rumah. Tapi di luar sana tuan-tuan, ada orang yang nak bergaduh suami isteri. Di luar sana ada orang yang sakit. Bukan setakat sakit fizikal, sakit hati. Ada di luar sana orang yang menghadapi masalah gangguan. Bila dia gangguan, dia jadi murung. Dia ambil pisau, dia tikam. Dia jumpa sungai, dia terjun. Dekat siapa dia nak pergi mengadu, tuan-tuan? Ada orang yang bergaduh dengan isteri dia. Bergaduh dengan suami dia. Dia nak lari mana? Dia nak duduk dalam masjid. Pintu pagar. Masjid kunci, tebal. Dia nak mengadu dengan Tuhan. Masjid pula kunci. Dia larang tidur dalam masjid. Akhirnya bila kita tak buat masjid sebagai tempat selesai masalah, dia nak pergi mana?
Sebab tu ada di Kedah masjid yang buka 24 jam. Kau nak gunting rambut? Ada. Kau nak minum? Ada. Kau nak makan? Ada. Kau nak ni? Ada. Semua ada. 24 jam buka, tuan. Kau nak semayang? Silakan. 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 Lama-lama, tuan-tuan, masjidnya penuh orang. Sebab masjid itu telah menjadi tempat menyelesaikan masalah masyarakat. Saya pergi masjid ni, waktu tu, masjid ni belum lagi jadi macam sekarang. Dia orang jemput saya pergi, saya masuk dalam tandas dia. Ni tandas apa ni? Hotel ke? Masjid ke apa? Saya masuk dalam tandas tu, keluar balik. Canggih ni tandas ni. Selalu kita masuk dalam tandas masjid, tutup hidung dulu. Selalu kita buka pintu tandas, tengok dulu. Kadang-kadang kita duduk mencangkung, lubang besar tu. Kita nampak orang luar nampak kita, tuan-tuan. Pintu tandas tak pernah tukar. Ada yang pintu selak pun tak ada. Bila kita tanya pengurusi, bila nak tukar pintu je, berlubang pintu tandas. Itulah YB janji nak bagi, tak ada pun. Oh, sudah. YB juga kena, tuan-tuan. Padahal tabung masjid ada. Bankrupt YB macam ni, tuan-tuan. Bila saya pergi ke masjid dia orang, saya tengok tandas dia, Allah. Subhanallah. Daripada tandas nak pergi ke masjid tu, laluan cantik. Saya pun berbual dengan ustaz tu. Cantik tandas ustaz ni. Lain macam. Ustaz, saya nak jadikan masjid saya ni R&R. Laluan orang boleh singgah di sini. Waktu bila pun boleh singgah. Ada kedai makan. Ada kedai itu. Ada buat ini. Ada buat ini, ustaz. Masjid ni lama-lama takkan ditutup, ustaz. Sekarang dah jadi kenyataan, tuan-tuan. Saya suka kalau kita jadi macam masjid di Singapura. Dalam dia ada kilang roti. Masjid dia tinggi. Di bahagian tingkat 3 tu, mereka buat kilang roti di situ, mengagihkan pada orang ramai. Islam mendapat, tak Islam mendapat. Roti buat dalam masjid. Saya suka kalau tuan-tuan jadi macam itu. Masjid adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Macam di Singapura, ada satu masjid, tempat buang tetu. Siapa yang nak buang tetu, datang masjid kami. Percuma. 30 kali treatment. Buang tetu. Sampai habis. Lama-lama tuan-tuan yang bertetu tadi menjadi ahli jemaah masjid. Tapi semua benda itu tidak akan menjadi kenyataan kalau kita membawa budaya berpecah belah. Tidak ada budaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong, tak ada. Yang kita bawa ialah budaya khilafiyah. Tu tak boleh, tu tak boleh. Lama-lama orang tak mau pergi masjid. Bila orang tak mau pergi masjid, orang lepak kedai mamak tengok bola. Bila tak ada, orang pergi karaoke. Tak ada karaoke di Jempol, orang pergi ke pekan lain main karaoke. Tuan-tuan yang saya muliakan, banyak pengalaman saya berjalan di seluruh dunia. Banyak, tuan-tuan. Saya bersyukur pada Allah jadi penceramah ni macam-macam tempat jemput saya, bukan dalam Malaysia ya, di luar negara. Yang itulah yang saya cuba bawa dalam ceramah saya, yang saya cuba bawa dalam sekolah saya. Sekurang-kurangnya kita menjadi penyelamat dan bahtera penyelamat dalam masyarakat. Jadi saya doakan mudah-mudahan masjid kita ini dirahmati Allah. Tuan-tuan yang hadir dan yang tak hadir diberkati oleh Allah. Kampung kita dilindungi daripada penyakit dan wabak. Anak-anak cucu kita diberikan kebaikan dan rezeki yang berpanjangan. Jadi saya tutup dengan doa, mudah-mudahan ada kebaikan atas kedatangan kita pada malam ini.